Yang Muhammad Balik Pulau. Terima kasih Datuk Pengerusi kerana memberi ruang kepada Balik Pulau untuk membahaskan maksud bekalan 62 Kementerian Dalam Negeri. Saya ingin berbahas mengenai 050000 Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Pak Menteri maklum bahawa isu dadah ini adalah satu isu yang amat mencabar dan isu yang amat rumit, dan malah isu inilah yang saya rasa akan juga menentukan masa depan negara, terutama sekali anak-anak muda yang rata-rata kebetulan ataupun secara terancang, saya tak pasti, ramai, terutama di balik pulau saya tengok ramai anak-anak orang Melayu. Pak Menteri, saya ingin membahas terutama dari segi aspek rawatan pemulihan, aspek pencegahan, aspek penguatkuasaan dan juga aspek pengurusan. Pak Menteri, pertama sekali saya ingin mohon penjelasan Pak Menteri, apakah langkah ataupun dasar terbaru? Pertama ialah dari segi aspek, adakah kita masih lagi dalam aspek kita panggil kriminalisasi lah berbanding dengan dekriminalisasi. Yang saya maksudkan ialah program-program yang ada sekat hari ini saya tengok di lapangan, sekurang-kurangnya di Parlimen Balik Pulau, ada dua agensi utama lah, polis dan juga ADK. Tetapi yang Pak Menteri, saya tengok koordinasi di antara ADK dan polis ni saya rasa agak kurang membanggakan. Malah rungutan yang saya dapat, saya berinteraksi langsung, ada yang seolah-olah menjadikan bukan mereka ini patut berpakat ataupun patut berkoordinasi, tetapi dijadikan sesuatu perkara yang persaingan yang kurang sihat. Contoh yang saya katakan di lapangan, Menteri boleh tanya ADK di Parlimen Balik Pulau, yang pejabatnya kebetulan betul-betul di Pekan Kongsi Balik Pulau tu. Menteri, saya difahamkan ada yang mereka yang menjalani rawatan daripada ADK ni, baguslah. Tetapi ada dikatakan juga pihak polis pula mengintai. Mengintai ni maksudnya dia tengok siapa yang pergi rawatan di ADK tu, bila balik kena tahan pula. Ini rungutan saya dapat, dan kalau perlu bantuan saya, maklumat, dan sebenarnya saya mahu bekerjasama. Satu. Yang kedua pula, saya lihat Pak Menteri, bayangkan kalau ada kerjasama yang baik di antara ADK dan juga pihak polis, terutama bahagian narkotik ini. Yang saya katakan Pak Menteri, kebanyakan urus kerja mereka agak baik, tetapi saya mahu cadangkan agak menjadi lebih baik dan lebih diyakini. Pak Menteri, contohnya apa kes yang didakwa ke mahkamah, ada dua jenis tertuduh. Yang pertama ialah mereka yang barulah, penagih baru. Yang kedua ada yang jenis kita panggil repeat offender, mereka-mereka yang punya kesalahan lampau. Persoalan saya, Pak Menteri, dan kebetulan saya masih lagi berkhidmat sebagai peguam di sana, dan kes-kes saya kebanyakan kes inilah, bantu anak-anak muda kampung ni. Apabila setiap kali kes dadah saya tengok di bawah seksyen 15.1 ke, di bawah seksyen 12.2 ke, yang kebanyakan itulah 12.3, yang 39B ni jaranglah, kalau ada pun saya rasa tahniahlah, agak sukar nak dapat. Apa yang berlaku Pak Menteri? Kadang-kadang kita tengok ke belakang, kita tengok nama disebut orang yang sama. Minggu ni kena kes ni, minggu depan kena kes lain pula. Kadang kes yang sama berulang-ulang. Dan kebetulan kadang saya tengok tu kawan-kawan daripada sekolah. Sampai sekarang umur dia ada 50 kena lagi naik turun mahkamah. Tapi soalan yang saya memang penjelasan Menteri ialah bagaimana kita nak menguruskan mereka-mereka ini, kerana saya melihat undang-undang pendekatan kriminalisasi, pendekatan punitif ini tak memberi apa-apa pemulihan ataupun apa-apa kebaikan. Boleh pula. Okey. Terima kasih. Saya rasa boleh berkongsi lah dengan Balik Pulau aspek ketidakkeberkesanan tu. Tak berkesan maksudnya. Saya nak, sebab nampak gaya kementerian bersungguh-sungguh. Kita tak nafikan mereka bersungguh-sungguh. Nak sekurang-kurangnya istilah nak suruh orang gerun tu, kata istilah macam keldai dadah, najis dadah. Kita yang cipta. Najis dadah ni kita boleh faham lah, sebab keluar bawah, ada yang tersegang tu, sumbat bawah tu, keluar pun bawah tu, memang najis pun. Tapi najis dadah, lepas dia basuh dia pakai balik. Memang istilah keldai dadah memang jadi keldai sebab dia bodoh bawa dadah kan. Tapi sejauh mana keberkesanan istilah yang kerajaan guna ni, nampaknya tak ada keberkesanan lagi teruk. Kemudian saya nak tanya satu lagi, setuju ke tidak Balik Pulau, sekarang ni kerajaan tak pernah anjurkan
satu permanent joint force. Sekurang-kurangnya antara negara-negara Commonwealth yang sama-sama berjuang untuk memastikan dadah ni tidak menjadi agenda penguasaan jahat satu force dalam dunia ni yang merancang perkara tu. Ini juga termasuk dalam bab penyeludupan manusia dan sebagainya. Kita tak ada joint force macam tu. Rasanya boleh tak kita desak kerajaan suruh tubuhkan segera joint permanent joint force. Terima kasih. Menteri, saya rasa mungkin Menteri dengar penjelasan daripada kawan saya itu. Dan Menteri saya rasa lebih arif daripada itu. Saya rasa ada usaha-usaha untuk kita punya joint force di peringkat antarabangsa. Tetapi yang soalan saya ni pertama sekali peringkat dalaman dulu. Kerana ada dua agensi. Kerana bagi saya, Mak Menteri, kes-kes repeat offender ini, saya tekankan khusus, Mak Menteri, kita perlu melihat pendekatan yang baru. Kerana, Mak Menteri, jumlah perbelanjaan yang kita gunakan untuk program-program membasmi dadah ini, saya rasa Mak Menteri mohon penjelasan, tolong jelaskan di Dewan ini dah berapa dah. Mak Menteri, dalam rekod kementerian, setakat hari ini dan malah sekarang ni kita nak luluskan lagi pula, ianya pada pandangan saya bukan trend yang meningkat, dan meningkatnya itu tinggi. Kalau tak saya mungkin dalam 2 bilion lebih kurang macam. Tapi saya tak tahu, saya mohon penjelasan Menteri. Menteri, saya mengatakan ini, saya ada cadangan, Mak Menteri. Untuk repeat offender ini, saya nak mencadangkan, mungkin satu pendekatan yang digunakan, saya fahamkan di Amerika ada, di Australia ada, apa dipanggil sebagai drug court. Mahkamah dadah ni. Mahkamah dadah, Mak Menteri, ialah satu mahkamah khusus yang mana antara lain, dia mengasingkan repeat offender ni. Apabila tertuduh datang saja, pihak narkotik bawa ke mahkamah, pertama sekali, dia akan tengok siapa repeat offender, tak sebelah. Dan apa yang dilihat di sini, Mak Menteri, pendekatan di situ lebih pendekatan dengan izin, Mak Menteri, ialah kita panggil pendekatan kesihatan, health approach, bukan saja perundangan. Ya, sebab itu saya melihat ADK ni ada dua. Dia pendekatannya agak pemulihan, kesihatan. Dia melihat masalah dadah ni dari segi aspek juga kesihatan. Tetapi polis melihat dari segi aspek ya penguatkuasaan. Dua-dua ni bagi saya dua penting, tetapi bagaimana kolaborasi antara dua ini menunjukkan satu sinergi yang lebih baiklah di lapangan. Dan saya mahu Mak Menteri menjelaskan, kerana orang kampung saya dia buat lawak ada saya, Mak Menteri. Dia kata daripada muda sampai umur 50 dia kata. Memang dadah lah, saya kata tak nak sebut nama dia, kawan. Sekarang ni saya kebetulan, saya kesian dekat dia, saya bagi dia tidur kat pejabat saya. Kesian dia, saya kata kesian walaupun dia penagih dadah, tapi saya kesian dia tidur kat pejabat saya, tak ada rumah. Kalau tidak dia tidur kat bawah jambatan. Tapi saya tak ada masalah benda tu. Pak Menteri, dia kata kat saya, YB, saya pergi ke ADK ni, dia bagi metadon. Dia kata metadon ni saya rasa kawan-kawan saya ramai lagi cepat mati. Dan dia kata ADK ni, dia kata jadi macam dia kata agih-agih duit kerajaan. Yang untung dia kata yang supplier lah, yang untungnya pengusaha. Tapi kami ni dia kata yang sepatutnya dapat rawatan yang baik, ini dia kata makin lagi teruk. Jadi saya mohon Mak Menteri menjelaskan bagus ke pendekatan metadon ini dan sampai tahap mana, dan apa dia punya keberkesanan di peringkat lapangan. Saya kebetulan Mak Menteri terlibat langsung di dalam program-program dialog dalam drug policy yang dianjurkan oleh Aid Council, oleh badan-badan yang diterajui oleh mantan pegawai tinggi polis ini, Datuk Salman Khan, Datuk Kamarudin dan sebagainya. Bersama-sama juga saya tengok itu hari ada Kota Belud pun terlibat juga ke Portugal. Yang saya ingin tanyakan Mak Menteri, sekarang ini ada cadangan untuk membincangkan mengenai drug court ini. Dan saya Mak Menteri, antara yang dikatakan ketika di Bangkok, tak ramai orang sanggup terima. Takut nanti disalah anggap bahawa mereka ini menjadi support system kepada penagih dadah. Mak Menteri, nanti dia kata nanti kalau katakanlah di Parlimen Balik Pulau saya bersetuju untuk buat drug court, Magistrate Court di Parlimen Balik Pulau, memandangkan rekod penagih-penagih makin meningkat, orang kata ahli Parlimen Balik Pulau nak menyokong penagih dadah. Menteri, untuk tujuan rekod, kalau tak ada tempat lain sanggup, Balik Pulau sanggup. Sebab saya tengok masalah dadah daripada saya sekolah sampai sekarang teramat teruk, dan yang paling saya kesal melibatkan kawan-kawan anak-anak muda Melayu terutamanya, dan mereka ini kebetulan Mak Menteri dahlah sumber pendapatan ekonomi pun teruk, kerja nelayan, kerja kilang dan sebagainya. Dan di sini Mak Menteri saya mohon perhatian khusus, perangan khusus, kerana contoh Seksyen 15.1 ni guna untuk diri sendirilah, kadang-kadang untuk sebab-sebab tertentu lah, ialah masalah sosial, masalah keluarga dan sebagainya, masalah kewangan. Jamin Mak Menteri sekarang dah sampai ke 2-3 ribu jamin.
Kadang bila dia kena satu kes, Seksyen 15.1, lepas tu ada pemilikan pula, Seksyen 12.2, pemilikan. Lagi pula kena, ada satu kes tu sampai 7. Jadi bayangkan Mak Menteri, untuk orang kampung, nak sediakan wang jamin, 3, 4 ribu, 5, 6 ribu, ni saya rasa satu perkara yang membebankan. Dan yang paling malang ialah, benda tu tak berkesan pun. Tak berkesan pun. Satu. Yang kedua Mak Menteri, dari segi aspek urus takbir. Saya mohon perhatian kementerian, di dalam menggalakkan pihak polis mengadakan kita punya operasi-operasi ini, tetapi Mak Menteri juga perlu memberi perhatian, dan mungkin saya mencadangkan Mak Menteri, ini cadangan saya, satu badan pemantau khas yang tanpa diketahui oleh pihak polis. Saya cadangkan satu agensi khas memantau operasi-operasi narkotik ini, kerana saya ingin katakan di sini, tak semua, tapi ada yang kesempatan diambil untuk mengaut keuntungan di atas kesengsaraan penagih-penagih. Kerana ada yang mengadu pada saya, dia kata, YB, saya kena tahan hari ni, tiba-tiba dapat telefon. Ini saya cakap secara ni, maklumat, bukti kita cari sama-sama. Dia kata ada minta pula, kalau boleh bayar 2-3 ribu, air kencing tak positif. Macam tu, benda-benda begini saya rasa seperti yang katakan oleh rakan saya di Indra Mahkota, mengurangkan keyakinan terhadap tindakan yang baik oleh pihak polis. Jadi kita mahu gerak kerja pihak polis yang baik ini diyakini, dan kita mahu agenda negara yang dilaungkan dulu dikuatkan, iaitu najis dadah, najis nombor 1 itu perlu diangkat. Yang terakhir untuk saya berkongsi dengan Menteri di peringkat ini juga ialah mengenai isu yang saya bahas 2-3 kali, tapi mau perhatian Menteri, air ketum. Takat hari ni tak ada undang-undang yang sesuai. Ara maklum, bawah atar racun. Atar racun ni, yalah maklumlah, atar racun ni dia bukan boleh buat tindakan apa sangat. Tetapi hubung kait dia dengan najis dadah ni amat ketat. Dan sehinggakan Mak Menteri, ini saya mohon perhatian Mak Menteri, boleh berbincang dengan pihak polis. Adakah pendekatan hari ni kita pergi ambush dekat kedai-kedai makan tengah-tengah hari? Orang kampung kadang-kadang tengah hari itulah dia nak berehat, sebelum pergi ke laut, sebelum pergi ke ladang. Tengah-tengah duduk nak berehat, datang ambush. Saya pun cek dengan polis kata ada aduan. Baguslah kan? Tetapi persoalan saya, kadang-kadang kita yang selalu pergi kedai kopi tu, kita tahu, kita nampak ni kawan-kawan yang ada penagih, kadang-kadang kita tengok, kadang kita pun bukan nak menginaya dia, sebab kita tahu dia isap dadah ni kadang-kadang sebab-sebab tertentu. Masalah sama, gedong ketum. Arau pandai. Okay. Terima kasih. Boleh sekian pengurusi? Terima kasih Datuk Pengurusi, terima kasih sahabat saya daripada Balik Pulau. Saya ingin berkongsi pandangan dengan Balik Pulau, kerana gejala ini juga berlaku di kawasan saya, itu di Parlimen Arau. Soal nak kata penyalahgunaan, benda ini hanya termasuk di bawah akta racun. Tetapi kalau kita tanya bekas-bekas penagih dadah yang menggunakan air ketum setiap hari ini, mereka katakan dia boleh menggantikan ketagihan dadah, tapi kena ambil dalam jumlah yang banyak. Jadi masalahnya sekarang pokok ketum ini boleh ditanam secara meluas, dan ada di kawasan saya yang mengusahakan secara ladang, yang menjadi kaya raya dalam sekelip mata. Saya ingin bertanya Balik Pulau, kenapa tindakan ini kita tidak boleh atasi, ataupun kita akan menggubal satu akta baru bagi menangani masalah gejala penagihan daun ketum. Tok Imam berada minum. Kononnya untuk buah pinggang, kidney problem, saya pun tak tahu kebenarannya, kerana belum dibuktikan dari segi kesan kesihatan terhadap minuman daun ketum ini. Pandangan Balik Pulau. Terima kasih. Umpan saya mengena. Memang saya nak suruh Arau bangun tu. Sebab relih Arau banyak ladang betul. Mak Menteri, yang lebih penting lagi, memang kalau kita buat kajian khusus atau melihat masalah di lapangan, memang dia ada kaitan ni, dadah, ketum dekat-dekat ni. Dan sehingga kadang-kadang benda tu dijadikan sebagai permulaan. Kadang alasan dia tu ada alasan yang betul, maksudnya untuk mengelakkan dia penagihan yang lebih teruk. Dan memang ada juga dikatakan boleh mengubat penyakit kecing manis. Maksudnya kalau ada kecing manis, makan selesai. Tapi Mak Menteri, lebih pada tu Mak Menteri, yang saya ingin katakan, saya melihat secara fakta, ramai anak-anak muda, saya tahu ramai kawan-kawan saya boleh katakan, saya ramai kawan yang panggil dadah ni, saya kawan semua orang. Tetapi saya tengok, kita boleh tengok muka dia dah sampai dah hitam, kecau dah sampai dah, saya tengok masalah keluarga pun macam-macam. Jadi Mak Menteri, saya mohon, dan saya ingin cadangkan dekat ini untuk pertimbangan Mak Menteri, ada yang mencadangkan kepada saya agar agensi anti dadah kebangsaan ini dibawa pejabat Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri, untuk mungkin mengangkat agenda dadah ini sebagai agenda yang lebih aula, agenda yang lebih khusus. Kerana saya bagi contoh, banyak agenda-agenda lain yang dibawa Jabatan Perdana Menteri. Contohnya Merin, contohnya adalah
inovasi dan sebagainya untuk menunjukkan komitmen kerajaan. Jadi saya mengatakan, memandangkan kita telah mencapai pada satu tahap yang kritikal ini, dan saya kata kebetulan pihak-pihak NGO juga bersama-sama dengan kerajaan, mereka mencadangkan agar pendekatan sekarang ini bukan saja pendekatan pendawaan, enforcement, tetapi secara holistik. Dan cadangannya ialah, saya mencadangkan, mungkin di bajet ini, mungkin jelaskan, mungkin pertimbangan Perdana Menteri dalam kabinet dan sebagainya, agar agensi anti-dadah kebangsaan ini di bawah persediaan Perdana Menteri dan perlukan komitmen Perdana Menteri sendiri agar ianya tidak menjadi beban pada negara di masa depan. Terima kasih, Pak Menteri.